Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah. Hari ni kita puasa yang ke berapa, Haji? 11 dah selesai insyaAllah. Besok insya-Allah hari yang ke 12. 12. Pejam celik sekejap je. Nak Betul. habis separuh dah Ramadan ini. Hmm. Apapun berita yang cukup saya nak sampaikan sangat-sangat ayahanda negarawan ulung kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menyampaikan salam kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tak kira di mana anda berada. Warahmatullahi. Dan Tun Dr. Mahathir juga mengucapkan terima kasih di atas kiriman doa dan kata-kata semangat kepada Tun Dr. Mahathir. Saya baru saja pulang tadi bertemu dengan Ayahanda Tun. Macam mana semangat dan kesihatan tu? Wow, excellent. Alhamdulillah. Tun sedang sekarang ni dalam fasa fisioterapi. Baik. InsyaAllah Tun akan kembali bersama kita dalam menyampaikan kebenaran, berkata benar walaupun pahit, dan antaranya kami pun berkata benar walaupun pahit. Mungkin ada yang tidak senang dengan apa yang program Apa Kata Malaysia ini, namun inilah hakikat. Kami tidak pernah menokok tambah ataupun mereka-reka cerita tajuk untuk kepentingan kami bersama. InsyaAllah. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Sihat Tuan Haji dah? Alhamdulillah. Allah SWT. 3 kali salam dah. Okey, apapun hari ni. Oh, Tuan Haji hari ni tak pakai baju England hari ni. England ni. Oh, England ke? Oh, baru nampak belah sana. Dan dah awal 3 bulan sebelum Euro 2024. wow. Dan juga saya nak ucapkan juga terima kasih. Sekali lagi boleh Tuan Haji Ya, ambil silakan. kesempatan ini nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Persatuan Silat Lincah Malaysia. Dan juga rakan-rakan di Zurina Ibrahim yang ada sekolah tahfiz di Ipoh yang mengadakan solat hajat untuk kesembuhan anak anda saya dalam apa nama kesihatan beliau. Jadi terima kasih kepada juga rakan-rakan juga yang mendoakan kesihatan anak saya semoga segera sembuh. Amin, amin, insyaAllah. Okey Tuan Haji. Ya, saya. 11 hari dah berlalu Ramadan. Okey. Besok mungkin ke-12. Ya. Kalau kita sempat sampai ke esok hari. InsyaAllah. 11 hari ni Haji makan buka puasa kat mana? Makan apa? Share sikit dengan penonton-penonton semua nak tahu juga peguam kanan kita ni buka puasa makan capati kan, makan apa kan? Sahur ya. Sahur kena capati sebab saya ni pengidap kencing manis. Okey. Jadi disyorkan untuk sahur banyakkan makanan yang ada serat supaya dia dapat memegang atau menyimpan gula sampai ke lewat petang sebelum buka puasa. Jadi memang kebiasaannya majoritinya saya akan buat makan capati. Alhamdulillah isteri saya orang Melayu Melaka campur darah Jawa. Akan bangun pukul 4:30 pagi uli buat capati untuk saya. Alhamdulillah. Buat capati Ya. Tapi sejak 2-3 tahun yang lalu sememangnya Ramadan sudah menjadi suatu perkara yang menjadi sukar sedikit demi sedikit. Tetapi Alhamdulillah masih dapat berpuasa. Macam tahun ini kesukaran ini saya alami sampai hari ke-6, hari Sabtu yang lepas. Masuk hari Ahad dia badan dah tiun balik. So saya haraplah dapat berterusan berpuasa sehingga akhir hayat. Amin. Tapi selagi boleh berpuasa tu kita kena dapatkan nikmat puasa. Bukan mudah untuk dapat nikmat puasa. So alhamdulillah diizinkan walaupun dengan sedikit kesukaran pada peringkat awal, tapi sekarang dapatlah. Sekadar buka puasa tu biasanya di rumah, melainkan 2 hari yang sudah, hari Khamis dan Jumaat, atas jemputan bekas peguam yang pernah bekerja dengan saya yang kini mempunyai firma masing-masing. Saya telah menghadiri jemputan iftar dengan mereka. So, alhamdulillah. Semoga kita semua
dapat menghabiskan Ramadan bagi tahun 2024 dengan tenaga yang cukup, kesihatan yang baik, tak kira di mana jua kita berada. Okey Tuan Haji, Ya. sebelum macam biasa. Okey, sebelum itu kami memohon, saya terutamanya memohon maaf, sepatutnya siaran langsung ini bermula 10 suku, tapi dengan berebut-rebut daripada Sri Kembangan ke sini tadi, sebab tu delay sikit sampai ke 10.30. Mohon ampun dan maaf Tapi daripada cantik juga tu sebenarnya. Sebab biasanya tarawih akan tamat lebih kurang pukul 10 malam. Oh. Dia orang tengah duk moreh tu, dapatlah mereka mengikuti program tepat pada masanya 10.30. Amin, amin. Okey, sebelum saya nak pergi, saya nak sebut dulu satu-satu nama. Zailah Mahirul Idris. Oh, my favorite couple. Thank you. Wow, ini daripada Singapura tak silap saya. Mukminin Nur bin Syah. Waalaikumsalam. Mukminin kata apa? Saudara tajuk kali ini amat menarik. Iya, menarik sangat-sangat. Dan semestinya insya-Allah negarawan kita pun menonton pada malam ini. Okey, Kamarul Azman, Azhar Abdul, Nana 78, I love tone. Thank you very much. Hamli MS. Terima kasih. Dan juga ini regular saya. Ya. Daripada saya lahir ke dunia hinggalah ke hari ini, tak jemu-jemu melihat wajah saya adalah ibu saya sendiri. Oh, baik. Itu dia, aku Fatimah, aku Hamid. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum. Ini sahabat kita daripada Langkawi, Cik Din kita. Ya. Ini daripada Mimi Tula. Salam Sabah. Boleh bakal kau. Kita hari ini apa nama, sangat-sangat, bukan kata pemimpin-pemimpin besar yang menonton, tetapi tajuk ini memang sangat menarik. Sangat menarik dan dekat di hati rakyat kerana kita disajikan, kita dipertontonkan, kita diperdengarkan. Daripada kerajaan ini tertubuh sakau, lawan rasuah, lawan penyakau, lawan kroni, banteras kroni sana, banteras kroni sini. Dan hari ini siapa yang kroni? Wallahu alam. Kita nak dengar daripada kupasan dari sudut perundangan dengan tajuk yang kita pilih adalah pembanterasan kronisma cakap jangan berdegar-degar. Pembelian saham Farhash dalam high-tech padu wajib disiasat SPRM dan juga SC. SC itu Security Commissioner. Betul aja? Ya, Security Commission. Jangan Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security. Jangan ludah ke langit timpa hidung sendiri. Itu saya tambah. Yang lain Tuan Haji bagi tajuk, yang tu ujung saya tambah. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kita dah dengar tajuk kita yang memang seminggu dua ni begitu, terutama seminggu ni lah, begitu panas. Kenapa tajuk ini perlu diperbincangkan? Kenapa tajuk ini diangkat untuk pengetahuan dan kefahaman rakyat Malaysia? Silakan Tuan Haji. Baik, secara mudah dan tepatnya, tajuk ni amat penting. Tak kala tempoh kerajaan sekarang ini, atas dua sebab. Sebab pertama adalah seperti yang kita semua tahu sebagai rakyat Malaysia. Secara betul dan tepat, kerajaan mengatakan antara polisi utamanya adalah untuk membanteras rasuah dan kronisma. Dan apa bentuk sekalipun salah laku yang boleh mengakibatkan ketirisan dana rakyat. So, atas konsep tersebut yang dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan barisan kabinetnya, maka kita perlu membincangkan topik ini dari sudut menyokong dan mengharapkan pemutihan konsep kronisma dan rasuah berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang keduanya, ianya juga bersangkut paut dari sudut kedaulatan undang-undang untuk rakyat faham
apa yang telah kita bincangkan sedikit sebanyak sebelum ini. Di mana kalau misal kata berlaku sesuatu perkara yang salah laku di tahap mana-mana kerajaan, ianya sepatutnya disiasat pada masa ianya berlaku. Jangan ditangguhkan bertahun-tahun kemudian. Kita ambil contoh. Seperti mana lebih kurang beberapa bulan yang lalu, ada ura-ura di atas kenyataan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Kononnya Tun Daim menyakau wang rakyat pada masa dia terlibat dalam kerajaan. Kononnya ada kronisma yang berbangkit pada masa itu. Dan perkara-perkara yang dibangkitkan adalah tempoh 40 tahun dahulu. Dan kita telah menceritakan, membincangkan dari segi undang-undang, betapa payahnya kalaupun siasatan dilakukan, jika pun ada kepercayaan, ada kesalahan atau tidak, jika pun siasatan dilakukan, nak perolehi keterangan. Bukti. Keterangan bermaksud dari segi undang-undang, perkataannya keterangan bermaksud bukti. Yang dilayan oleh mahkamah adalah cukup susah. Kalau dah lebih pada 7 tahun, apatah lagi lebih pada 25, 30 tahun atau 40 tahun lagi Tun Daim. Jadi di sini bukan soalnya jangan siasat. Kalau siasat, tapi boleh jumpa ke bukti. Kalau boleh jumpa bukti, alhamdulillah. Dan sistem perundangan akan membenarkan kesemua pihak menampilkan bukti masing-masing mengikut konsep perundangan dan kehakiman di mahkamah sebelum mahkamah buat keputusan. Tapi sehingga sekarang, seperti yang kita tahu dalam kes Tun Daim, apa yang dibawa terhadap Tun Daim dan isterinya adalah kegagalan untuk mendedahkan senarai aset yang diminta oleh SPRM. Itu secara sendirinya bukan pertuduhan rasuah. Bukan pertuduhan salah guna kuasa. Itu adalah saya minta awak dedahkan. Sama ada itu menjadi jenayah atau tidak, itu perkara lain yang peguam mereka akan hujarkan di mahkamah. Tapi awak gagal dedahkan. Gagal dedahkan tak bermaksud saya melakukan rasuah, saya melakukan jenayah, saya buat salah laku. Saya cuma dikatakan tak dedahkan. Ya ke saya tak dedahkan? Atau saya sudah dedahkan sebaik mungkin? Itu untuk mahkamah tentukan. Tapi itu berlaku dalam kes-kes yang Anwar bangkitkan. Sebagai contoh, sakau. So sekarang ini, dalam isu Farhaj Salvador, bukan Farhaj Nicaragua atau Farhaj Panama. Farhaj Salvador ni, kita perlu bincang dengan objektif. Untuk menyokong apa yang diwar-warkan oleh kerajaan sekarang ni, bahawa polisi utama mereka, reformasi utama adalah pembantrasan rasuah, salah laku termasuk kronisma, ketirisan dan sebagainya. Itu sebab tajuk ini dipilih. Dan kita harap selepas perbincangan ini selesai, rakyat dapat nampak dengan lebih senang, lebih mudah apakah isu-isu berbangkit yang wajar bukan sahaja diambil perhatian namun disiasat oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan. Sama ada ianya SPRM dari sudut mana, sama ada ianya Suruhanjaya Security dari sudut mana. Bagaimana pula PDRM? PDRM tertakluk. Kalau ada perkara yang berbangkit, baru masuknya PDRM. Itu kita akan huraikan sebentar lagi. Okey Tuan Haji. Ya, itu mukadimah kita pun dah cukup puas saya dengar. Cukup faham saya dengar. Maksudnya apa yang berlaku Haji bagi tadi sedikit pencerahan tentang kes Tun Daim. Itu bukannya tuduhan rasuah. Belum lagi. Sebab SPRM, Saudara Fazli, SPRM selepas mereka menuduh Tun Daim mengatakan tidak memberi kenyataan yang lengkap di bawah Seksyen 36 tersebut. Bila ditanya kepada mereka, ini bukannya tuduhan rasuah pun. Azam Baki kemudiannya mengeluarkan kenyataan siasatan masih berjalan. So kita biarkan pihak berkuasa membuat keputusan perkara itu. Dan sama ada mereka akan menjumpai atau tidak keterangan-keterangan sehingga boleh 40 tahun kemudian nak buat suatu kenyataan kononnya ada unsur-unsur rasuah. Itu cerita kemudian. 40 tahun punya cerita. Ketika itu umur saya baru 9 tahun. Sekarang dah lagi setahun nak masuk 5 series. 49 tahun. Okey, kita letak tepi cerita kes
Tun Daim itu, saya nak ambil dulu, tajuk kita panjang, saya nak ambil dulu kronisma. Macam mana nak tentukan? Oh ni Haji, kroni saya. Ini kroni saya. Sebelum kita melanjutkan panjangan. Silakan Tuan Haji. Saya suka cara saudara Fazli bangkitkan topik perbincangan sebab lebih mudah faham. Ya. Kita yang letak tajuknya kronisma. So kita kena bagi faham apa maksud. Soalan bagus lah. Ya, tepat sekali. Seperti biasa. Seringkali bagus. Walaupun seperti biasa, saya cukup takut ayat itu. Seperti biasa, 1 jam kita selesai. 1 jam setengah. Ini tak jadi 2 jam. Wallahualam. Tapi besok cuti. InsyaAllah. Okey, silakan Tuan Haji. Baik. Kronisma ni sebenarnya bermaksud dalam bahasa mudahnya, iaitu memberi pilihan, memberi advantage, kepentingan kepada orang yang rapat dengan kita. Kroni, orang yang rapat dengan kita. Maksudnya orang yang rapat boleh jadi ahli keluarga. Itu kalau ahli keluarga jadi nepotisme pula. Nepotisme dan kronisma. Boleh jadi kawan kita. Boleh jadi orang bawah kita yang pernah kerja dengan kita. So kalau dalam keadaan orang-orang yang dalam kategori rapat ni mendapat lebihan atau dipercayai mendapat kelebihan, maka dia masuk dalam topik atau kategori kronisma. Dan itulah yang menyebabkan munculnya dari konsep kedaulatan undang-undang kewajaran untuk mengesyorkan supaya suatu siasatan sekurang-kurangnya inquiry. Siasatan ni bermaksud nak tengok salah laku. Sekurang-kurangnya inquiry, pertanyaan dan penjelasan diberi untuk menyahkan kepercayaan wujudnya kronisme atau tidak. Kalau dapat dinyahkan, alhamdulillah. Siapa yang tak nak rakyat-rakyat Malaysia menjadi kaya? Saya nak. Siapa yang tak nak rakyat-rakyat menjadi orang yang berkuasa dari sudut ekonomi? Kita nak. Apatah lagi kalau mereka itu adalah keturunan Bumi Putera yang diberi di bawah perlembagaan hak keistimewaan. Kita nak. Tapi dia tidak boleh semata-mata sebab dia Bumi Putera, dia rakyat Malaysia, dia dapat jadi kaya kerana perkara salah, kronisma. Itu tak boleh. Salah? Itu salah. Sebab kalau tidak, orang yang mempunyai merit, awak sebagai seorang pembancuh simen, pakar, awak tidak mungkin dapat projek-projek penting di mana simen anda yang kukuh tidak digunakan semata-mata kerana awak tak rapat dengan Perdana Menteri. Awak tak rapat dengan kerajaan pada masa itu. Itu merupakan kerugian kepada negara. Sebab simen yang utuh tak dapat digunakan untuk bangunan semata-mata awak tak rapat. Tapi orang yang tidak reti langsung bancuh simen, macam saya, tak reti bancuh simen. Tapi sebab saya kenal orang dalam kuasa yang boleh memberi tender tersebut, maka saya dapat. Kemudian saya sub kepada awak balik. Tapi saya dapat buat untung haram. Untung atas angin. Untung atas angin yang menyebabkan, yang semestinya telah menyebabkan kenaikan kos. Sebab awak nak untung atas angin. Betul. So walaupun awak tak reti buat, awak bagi kepada orang lain. Contoh ni, contoh am ni. Ya? Yalah. Maka dana rakyat akan kehilangan. Sebab kos menaik. Disebabkan kronisme. Dan jika pun awak tahu bancuh simen, awak sepatutnya compete, bersaing dengan orang-orang pembancuh simen yang pandai untuk lihat siapa yang lebih sesuai untuk projek bangunan itu, untuk projek tersebut, keselamatan itu dan sebagainya. Bukan semata-mata sebab awak pembancuh simen yang disayangi oleh kerajaan. Itu tak boleh. Di situlah bermulanya titik tolak kronisma, titik tolak salah guna kuasa, titik tolak ketirisan wang perbendaharaan. Dan ini adalah wang rakyat. Wang cukai. Ali, akau ataupun arokia sami. Wang cukai itu. Jadi di situ jatuhnya kesalahan, bukan kerana tak boleh berkawan. Boleh berkawan. Tetapi kalau berkawan yang mendapat manfaat dengan cara yang tak betul, itu menjadi satu kesalahan. Betul. Tak kiralah di bawah SPRM ke SC kalau melibatkan saham ataupun kanun kesesaan di bawah PDRM, itu pihak berkuasa yang akan tentukan. Jadi anda faham apa yang dimaksudkan kroni
saya berkawan dengan Tuan Haji, ya kroni lah ni. Saya tak ada kuasa nak bagi Itulah. apa. Jadi maksudnya anda semua pasti dah faham apa yang dimaksudkan kroni, dan Tuan Haji ada sentuh sikit tadi tentang nepotism kalau melibatkan anak beranak suku Sakat. Ya. Itu bezanya. Okey Haji, Baik. kita pergi lagi satu sudut. Apa nama riuh sekarang ni, Ya. ada pihak yang buat laporan polis, ada pihak yang buat laporan SPRM tentang nama yang disebut tadi oleh Tuan Haji, Farhash Salvador, bukan Farhash Trinidad Tobago. Okey, individu ni dikatakan mantan bekas setiausaha politik Perdana Menteri. Fakta itu jelas. Baik. Individu ini juga adalah mantan ketua keadilan, Parti Keadilan Perak. Baik. Fakta. Kemudian sekarang dia berada di luar. Bukan di dalam kerajaan, bukan di dalam parti, katanya. Okey, dan tidak memegang apa-apa jawatan. Baik. Yang jadi riuh 12 hari bulan. 3, baik, beliau membeli 15.9% kepentingan di dalam Hi-Tech Padu. Baik. Bernilai 40 juta ringgit. Itu satu. Baik. Kemudian dia membeli lagi sebuah syarikat. Juga saham tu saya tak ingat berapa jumlah saham itu, tapi lebih kurang 7.5 juta ringgit. Baik. Daripada dua syarikat ini adalah shortlisted. 3 daripada syarikat yang disenarai pendek, nak sebut bahasa Melayu putus satu, orang putih senang, shortlisted. Okey, disenarai pendek. Orang putih, kulit hitam. Itulah pasal. Yang disenarai pendek 3 syarikat. Ya. Dia dah beli saham 2 syarikat. Baik. Untuk merebut satu tender di Kementerian Dalam Negeri bernilai dikatakan 1 bilion ringgit. Baik. Soalan mudah. Ya saya. Tang mana yang salah? Baik, Itu dulu saya nak tahu. Pertama sekali, saya percaya rakyat Malaysia mengenali Farhash Salvador sebagai seorang yang merupakan pada mulanya sejak orang kenali dia di zaman awal 20-an, pertengahan 20-an, sebagai seorang ahli politik pegawai kanan Anwar Ibrahim. Pada masa itu, Anwar Ibrahim bukan dalam kerajaan. Betul. Tapi dia pegawai kanan Anwar Ibrahim. Sampai awak telah menyatakan posisi-posisi politik yang beliau telah pegang. Cuma selepas PRU 15, bila Anwar menjadi Perdana Menteri, kemudian diumumkan bahawa Farhash Salvador telah keluar politik. Tapi adakah itu telah pun menyiahkan keseluruhan hubungan ataupun pertalian dia dengan Anwar Ibrahim? Tidak. Dalam mata rakyat, tidak. Dia pernah menjadi pegawai Anwar. Dia pernah menjadi ahli politik PKR yang pada masa itu merupakan sebahagian daripada Pakatan Harapan dan sekarang. Walaupun sekarang dia bukannya seorang ahli politik, dia tidak boleh melenyapkan, menutup dan membasmikan terus hubungan dia dengan Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada masa itu jugalah lebih kurang tempoh 2-3 bulan selepas PRU 15. Maka tiba-tiba terdengar dan diumumkan Farhash Salvador dilantik menjadi pengerusi dalam kumpulan Vincent Tan, syarikat Vincent Tan. Soalan dia, bagaimana dia menjadi seorang ahli peniaga? Kalau Farhash Salvador boleh menunjukkan kepada rakyat bahawa dalam tempoh-tempoh tertentu semasa hidup dia, sebelum dia masuk politik dengan PKR, sebelum dia menjadi pegawai Anwar Ibrahim, dia pernah berniaga dan pernah mempunyai hasil perniagaan sebanyak ini, sebanyak itu, maka ada sumber untuk dia melabur sebagai seorang peniaga. Jadi ini penjelasan yang rakyat berhak tanya. Rakyat wajib tanya. Dan sebagai seorang bekas politik,
walaupun sekarang mengatakan dia tiada kaitan dengan politik, yakni 2 hari sudah, hari Rabu saya percaya, Farhas Salvador mengeluarkan kenyataan mengatakan saya tidak terlibat dengan politik sekarang. Ya, tak kisah awak terlibat atau tidak terlibat sekarang. Awak pernah terlibat sebelum ini. Bagaimana awak menjadi pengerusi syarikat kumpulan Vincent Tan 7-Eleven tersebut? Bagaimana? Kenapa? Adakah awak melaburkan wang awak sendiri dalam syarikat Vincent Tan tersebut? Kalau ada, dedahkan mana sumbernya. Ataupun Vincent Tan melantik awak untuk kemudahan dia berurusan perniagaan, projek-projek dengan kerajaan sekarang. Itu persoalan yang wajar ditanya, boleh ditanya. Tak salah, Tak salah. Sebab itulah pemimpin politik kena waspada. Kalau anda memegang kuasa, anda tidak boleh membawa orang-orang awak atau bekas orang-orang awak ke dalam sistem perniagaan yang diberi kelebihan. Kan tadi kita sebut kronisme adalah rakan-rakan yang kita bagi kelebihan dalam urusan perniagaan. Apatah lagi urusan perniagaan dengan kerajaan yang kita akan sentuh sebentar lagi. So ini permulaan sekali. Vincent Tan. Apa sebab? Vincent Tan mungkin boleh tolong jelaskan. Betul. Adakah apa jumlah saham yang telah beli oleh Farhas di dalam syarikat 7-Eleven atau mana-mana syarikat lain? Kita nak tahu. Kalau ada pun, mana sumber kewangannya? Itu yang penting. Atau adakah ianya free of charge? Ataupun pinjaman oleh Vincent Tan? On the face of it, pinjaman terdahulu, kemudian boleh bayar balik lepas 87 tahun. Wallahualam. Ya. Di sini bukan tomahan. Apa yang kita bangkitkan di sini adalah persoalan-persoalan yang wajar ditanya mengikut konsep kedaulatan undang-undang. Kerana apa? Sebab Farhas tidak pernah diketahui sebagai seorang peniaga. Kalau saya salah, betulkan saya. Farhas dikenali sebagai seorang ahli politik. Pegawai yang rapat dengan Anwar Ibrahim. Yang tiba-tiba, bila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, menjadi pengurusi syarikat 7-Eleven. Itu Vincent Tan. Dan sekarang, balik pada soalan yang ditanya. Membeli saham substansial secara tak langsung dalam high-tech padu yang berjumlah 15.9% saham yang bernilai di pasaran pada masa dia beli 40 juta. Dan dipercayai pada masa itu syarikat itu antara 3 yang telah disenarai pendek untuk satu projek 1 bilion ringgit lebih, projek KDN. Persoalannya, mana dia dapat 40 juta ringgit? Betul. Tadi Vincent Tan kita tanya berapa saham sebab tak didedahkan. Betul. Di mana dia dapat 40 juta ringgit? Di sini saya percaya ada seorang ahli politik bekas ahli UMNO, Isham Jalil, bangkitkan dalam kenyataan beliau soalan-soalan yang wajar. Iaitu pertama, di mana sumber 40 juta? Adakah dibayar atau tidak dibayar? Dan kalau tidak dibayar, kenapa tidak dibayar? Itu nombor 1. So, kalau dia beli, di umur yang masih muda, saya percaya dia belum pun sampai 40. Lebih kurang lah. Lebih kurang 40 tahun ni, di mana sumber 40 juta? Yang membolehkan dia melabur, memberi saham 15.9% dalam sebuah syarikat yang merupakan salah satu daripada 3 syarikat yang senarai pendek. Dan macam mana dia boleh fikir nak beli dalam syarikat yang nak disenarai pendek? Itu soalan kedua. Adakah dia sudah tahu syarikat itu akan disenarai pendek? Dan bukan saja disenarai pendek, akan menjadi satu-satunya syarikat yang mendapat projek kerajaan tersebut. Adakah dia sudah tahu? Kalau dia sudah tahu, bukankah ini mendapat keuntungan maklumat secara salah sebagai seorang yang rapat dengan kerajaan? Bukankah itu menjadi soalan wajar untuk ditanya di bawah konsep kronisme? So ini 2 soalan yang basic, soalan asas. Mana awak dapat duit untuk 40 juta? Mana awak dapat maklumat untuk beli
saham sampai hampir 16% dalam syarikat yang senarai pendek. Bukan saja yang di senarai pendek. Anda beli juga, dikatakan. Pesaing. Pesaing yang satu lagi, 7.5 juta. Now, dari sudut biasa, kita bukan orang peniaga. Betul. Saya ni bukan melabur dalam jual beli saham. Itu pun bukan bidang saya. Tapi kita bukan bodoh. Betul. Daripada pengalaman hidup kita, hampir 60 tahun sekarang ni, ada lagi 3 tahun, jauh lagi ya, kalau sampai. Kita tahu apabila sebuah syarikat membida untuk tender kerajaan. Dan kalau dia diperolehi tender tersebut, dia mendapat projek tersebut, maka nilai saham di pasaran akan dengan automatiknya melambung. Bukan keuntungan projek 1 bilion tu. 1 bilion mungkin keuntungannya 200 juta, 300 juta, tertakluk kepada paperwork berkaitan kos-kos di situ. Tapi bebas daripada keuntungan projek, nilai pasaran saham akan melambung. Kalau yang dibeli 40 juta sekarang, kebiasaannya tertakluk kepada fenomena pasaran saham lain, kebiasaannya harga dia akan naik. So, kalau syarikat high-tech padu ini mendapat projek itu sebagai satu-satunya syarikat daripada 3 yang disenarai pendek, maka harga saham yang dibeli 40 juta untuk 16% hampir itu, semestinya akan naik. Paling kurang pun double. Kalau tak double pun separuh. Jadi 60 juta. So you dah buat atas angin 20 juta. Tanpa melihat keuntungan projek. Jadi 20 juta kalau awak buat atas angin, yang awak melabur dalam syarikat pesaing 7.5 juta, bukannya satu kerugian pun. Itu satu backup. Dan boleh menjadi asas untuk mengatakan awak membuat pelaburan dalam semua syarikat. Sebab awak kononnya tiada maklumat. Tapi konsep matematika biasa, 40 campur 20 tolak 7.5 adalah satu keuntungan bersih, tidak boleh dinafikan. Budak tadika yang belajar ilmu hisab pun boleh kira benda tu. Ya? Tak perlu orang yang melabur saham macam orang lain. Kita tak melabur lah. Betul. Tak perlu. Boleh simple kira. So persoalan ini yang wujud. Mana dapat sumber 40 juta? Dan macam mana awak fikir nak labur dalam high-tech padu? Bukankah atau adakah kerana awak tahu high-tech padu akan memperoleh projek tersebut? Dan antara favorite yang disenarai pendek. Yang kedua ni, maklumat ni, ini termasuk dalam kategori Suruhanjaya Security. Okey. Sebab ini termasuk dalam insider trading. Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada dalaman adalah salah. Sebab dia boleh mengucar-ngacirkan. SC punya kuasa. Dia mengucar-ngacirkan pasaran saham. Okey. So, perkara ini menjadi asas. Persoalan ini menjadi asas untuk Suruhanjaya Security, badan yang mengawal selia pasaran saham, menentukan inkuari yang betul dibuat. Kerana yang terlibat di sini adalah bekas pegawai Anwar Ibrahim. Yang baru sekarang didedahkan masuk perniagaan. Yang sebelum ini merupakan ahli politik. Dan pegawai kanan yang rapat dengan Anwar Ibrahim. Adakah isu ini persoalannya? Jangan pula kata saya tuhmakan. Ini persoalan. Dengar baik-baik. Adakah ini satu konspirasi yang wujud atau diwujudkan oleh Anwar Ibrahim untuk membuat platform beliau, mewujudkan platform kronisma beliau melalui Salvador untuk menentukan dana-dana kerajaan tidak perlu pergi kepada syarikat lain, tapi syarikat yang dia boleh mempunyai kawalan melalui kroni beliau. Ini persoalan. Kalau ada orang tak puas hati nak buat laporan polis, silakan. Sebab dari segi undang-undang, masyarakat berhak tanya perkara yang menjadi isu awam. Isu penting awam. Masyarakat wajib tanya. Dan pertanyaan itu tidak menjadi asas untuk sesiapa sahaja, apatah lagi Farhaj Salvador, untuk mengambil tindakan fitnah. Kalau nak ambil, ambil. Saya akan rela membela diri saya. Saya celik sikit. Bila Haji sebut pasal tindakan, dia ada hantar letter of demand. Kita akan bincang sekejap. Okay. Kita akan bincang secara am sebab soalan tentang persoalan saya tadi, pertanyaan saya tentang adakah ini
satu platform baru yang diwujudkan oleh betul. kerajaan sekarang untuk memperoleh dana bagi pihak mereka bebas daripada syarikat-syarikat lain yang mereka tidak mempunyai kawalan melalui kroni. Itu akan orang yang tak faham konsep persoalan matang, tanggungjawab kerajaan untuk memberi penjelasan akan menuduh sebagai fitnah. Ini bukan fitnah, ini persoalan. Tapi kalau anda tak puas hati, boleh ambil tindakan fitnah, saya akan bela diri saya. Sebab saya tanya. Saya bukan syorkan ada. Saya minta penjelasan. Kalau saudara Farhad Salvador mempunyai sumber dana yang halal untuk membeli 40 juta, dedahkan. Dan kalau saudara Farhad Salvador mempunyai maklumat yang khasyaf untuk membeli tanpa maklumat insider trading, maklumkan. Jin bisik. Bunian bisik. Wallahualam. Maka maklumkan. Tapi persoalan ini, mana-mana daripada 33 juta rakyat Malaysia berhak tanya. Pertanyaan tak menjadi fitnah. Cuma ugutan-ugutan yang dibuat oleh pihak-pihak berkenaan nak saman fitnah itu adalah percubaan untuk menutup mulut rakyat yang berhak tanya. Dan rakyat tidak akan berhenti daripada bertanya perkara yang mereka berhak tanya. Ini membawa kita kepada satu topik. Tadi yang awak tanya. Letter of demand. Yes. Okey, kita tangguh dulu sikit boleh tak? Boleh, soalan silakan. tu. Saya pun nak minum ayak. Minum ayak dulu. Saya pun minum ayak sikit. Makin panas, makin menarik. Okey Tuan Haji. Bila kata kemuskilan daripada 3 company yang disenarai pendek, 2 dia tapau. Satu lebih kurang 40 juta ringgit wang yang dilaburkan, satu lagi 7.5 juta. Kedua-dua company ini adalah pesaing 3 shortlisted untuk dapatkan tu. Adakah itu dah terang lagi bersuluh? Dia dah macam dah ada ilmu khasyaf, maklumat. Saudara Fazli, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita tidak boleh membuat kesimpulan. Walau kita rasa dia jelas pun, kita tak berhak membuat kesimpulan. Kita berhak meminta pihak berkuasa siasat. Kita berhak meminta Farhad Salvador memberi penjelasan. Kita berhak meminta SPRM siasat, minta Security Commission siasat. Tapi semata-mata kerana dia beli 2 daripada 3, kita tak boleh rumuskan. Di situlah timbulnya fitnah. Kita tak boleh rumuskan. Oh memanglah dia tahu. Saya tidak akan kata macam tu. Saya akan kata ini mewajibkan pertanyaan, penjelasan dan siasatan. Jika penjelasan itu tidak lengkap, wajar ada siasatan. Kemudian daripada siasatan, barulah kita tahu. Contoh, analogi saya nak ambil. Sarung kaki kalimah Allah. Ini betul ilmu kasyaf. Itu soalan terakhir dalam program kita hari ini. Perlu dibawa sekarang. Bawa dulu. Ramai ahli politik yang tidak ada hak nak cakap pasal soal agama. Mengatakan jangan besar-besarkan perkara ini. Sebenarnya perkara ini tidak boleh dikecil-kecilkan. Ini soal kalimah paling tinggi dalam agama kita. Islam. Saya dah pun berbincang semalam, ramai telah berbincang semalam, saya tidak ingin ulangi. Tapi kenapa siasatan wajib dilakukan oleh pihak berkuasa? Sebabnya analogi, bandingkan dengan isu Farhad Salvador, high-tech dan sebagainya. Yang kita tahu daripada laporan sekarang, lebih kurang ada yang mengatakan beberapa belas sarung kaki dijumpai daripada 881 cawangan KK Mat. Ada yang mengatakan 8. Ada yang kata 14. Ada yang kata 14, ada yang kata 8. Jumlah yang terlampau kecil. Tetapi soalannya, macam mana ada seorang dalang boleh fikir nak letak lambang Allah pada sarung kaki? Macam mana dia boleh fikir? Adakah dia cuba nak memporak-perandakan perpaduan rakyat Malaysia? Kemudian bila ditanya, KK Mat jawab, kami tak buat. Kami dapat supply daripada sebuah kilang. Pergi kat kilang di Johor, dia kata kami tak buat. Kami dapat supply dari China. Jadi ini kena disiasat. Sebab kalau ada orang yang berniat jahat nak memporak-perandakan masyarakat Malaysia dengan memasukkan lambang Allah yang kita semua tahu,
Allah adalah agama, Islam adalah agama persekutuan. Allah adalah nama paling agung dalam Islam. Mesti menimbulkan kemarahan kepada rakyat. Inilah yang kena disiasat. Jadi orang-orang politik sama dengan Komeng, Anthony Loke, Dewan Perniagaan Cina maupun Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim pun mengatakan jangan terlebih zalim. Ini bukan soal zalim. Siasat dulu. Kenapa awak nak mendahului siasatan? Kita perlu nak siasatan untuk tahu siapa dalang di belakang kalau ada dalang. Kalau tak ada dalang, fine, alhamdulillah. Tapi kalau ada dalang, at least pihak berkuasa, intelligence kita dapat membendung perkara-perkara ini berlaku berleluasa lagi di tahun-tahun yang akan datang. Supaya perpaduan rakyat yang sudah keruh dapat diamankan. Itu tujuan dia. Don't get the wrong message. Ya. Sama ada yang bukan Islam dalam kerajaan maupun yang Islam dalam kerajaan maupun yang Islam dalam pembangkang. Doesn't matter. Kita tak ambil pot politik. Kedaulatan undang-undang. Sebab itu siasatan perlu. Kalau tidak, Saudara Fazli, masakan masuk akal. 8 sarung kaki je dalam 881 mat. Tapi logonya adalah logo kalimah Allah. Come on. Banyaknya stoki putih tak ada logo. Orang beli, orang pakai. Betul. Macam mana dia boleh fikir kalimah Allah nak letakkan sarung kaki? Nampak tak? Betul. Ini yang kita nak tahu siasatan. Saya tak rumuskan ada dalang. Ada atau tidak dalang, itu persoalan saya. Itu sebab perlu siasatan. That's why don't trivialize an important issue dengan Komeng. Jangan perkecilkan perkara yang besar. Jangan pula awak mengatakan kita memperbesarkan perkara yang kecil. Awak nampak kecil sebab awak tak sampai tahap pahaman anutan agama Islam. Awak tak sampai tahap tu. Dan kami faham awak tak sampai. So kami tak ambil pot. Tapi jangan awak berani nak buat soalan-soalan bodoh bahawa kita memperbesar-besarkan perkara yang kecil. Awak yang tak ada fikiran untuk sampai kenapa dia besar. For us as Muslim, we don't live for the earth. We live for the life after death. Unlike maybe you who only live until the end of the world. It's all about your career, your life on the earth, success on the earth. Itu je yang kau orang mungkin nampak. Itu hak kau orang. I'm not saying you're wrong. Tapi you don't have to make us believe we are wrong when we have a right to live in the life after. I hope this is enough for you to understand. Dan saya terpaksa cakap bahasa Inggeris sebab sekolah vernacular menyebabkan ramai daripada anak-anak kita yang tidak yang bukan berketurunan Melayu tak faham bahasa Melayu. So saya minta maaf kepada pelantun, saya terpaksa cakap bahasa Inggeris untuk bagi mereka yang tak faham bahasa Melayu faham. Sebab saya tak reti cakap Tamil atau Hokkien atau Cantonese. Terima kasih. Wow. Jadi atas analogi itu sebagai penutup, atas analogi itu begitulah juga di sini. Kita perlu siasat untuk kita tahu ada sumber yang sah ke Farhaj. Kita mungkin tak tahu dia berniaga halal benda lain. Mungkin dia berniaga KK Mart ataupun di pasar malam, bazar Ramadan dapat 47.5 juta. Dan dia cuma teka. Ataupun beli. Dia menabung daripada kecil. Macam Rosmah Mansur. Tak tahu. Dia siasat lah. Apa salahnya nak siasat? Siasat untuk meleraikan kemusykilan. Siasat untuk menjawab persoalan. Supaya Farhaj Salvador boleh dengan megah letak tangan kat meja mengatakan, tengok, saya boleh banggakan orang Bumi Putera Melayu El Salvador sebagai peniaga yang berjaya. Kalau sumbernya halal. Itu yang nak. Okay. I feel stupid when I speak in Malay. I think, apa pun tak apalah ngakomin, Tuan Haji telah memberi pandangan nasihat percuma kepada anda nak ngakomin. Dan kalau kenapa soalan tu saya simpan terakhir? Pasal tadi pun ada berbincang juga dengan Tun Dr. Mahathir tadi tentang kalimah Allah, dan ada satu lagi soalan yang tadi Tun Dr. Mahathir kemukakan dan saya nak Tuan Haji jawab untuk bukan kata Tun Dr. Mahathir dan kita semua. Itu saya simpan juga satu lagi. Boleh yang terakhir. Okey Tuan Haji. Bila kita Haji dah kupas tentang kronisme, macam apa itu kronisme, apa itu, di mana dapat duit 40
juta campur 7.5 juta. Jadi 47.5 million daripada menabung daripada kecil ke. Sebelum kita melebarkan soalan lain, yang 7.5 juta ni saya percaya daripada beberapa sumber. Mungkin Farhash boleh jelaskan. Ya atau tidak dia ada juga membeli 7.5 juta dalam syarikat pesaing. Ini kita petik daripada sumber lain. So itu untuk dia sahkan. Tapi yang 40 juta tu dia dah sahkan. 2 hari sudah dia memaklumkan pula bahawa dia sebenarnya melabur bersama dengan ke bawah duli Sultan Terengganu. Itu Sultan Kelantan. Sultan Kelantan. Maaf Sultan Kelantan. Kita akan bincang kemudian. Teruskan, silakan. Okey, kita dah perjelas, Tuan Haji dah perjelaskan. Sekarang saya nak lebarkan lagi di mana sudut kuasa kesalahan yang berada di bawah SPRM dan sudut kuasa SC dalam isu melibatkan Farhash Salvador ini. Baik, untuk mudahkan bicara, terlebih dahulu saya akan mengambil isu SC dulu. Sebab ianya bukan saja pendek, tetapi ianya terus kepada satu poin khusus. Tapi dalam membincangkan isu SC ni, saya perlu petik semula apa kenyataan yang dibuat oleh Farhash Salvador 2 hari sudah, yakni pada 20 hari bulan Mac yang lalu, hari Rabu, di mana dalam menjawab persoalan yang ditampilkan oleh Isham Jalil dan pihak-pihak yang lain, beliau telah mengatakan kononnya dia melibatkan diri dalam perniagaan. Sudah tinggal politik seperti yang kita sentuh tadi. Yang keduanya dia mengatakan pemilikan saham 15.9% tu adalah melalui sebuah syarikat lain di mana beliau berkongsi dengan ke bawah duli Sultan Kelantan. Now, ini menimbulkan satu lagi persoalan. Betul. In fact, dia menimbulkan 2 persoalan. Satu berkaitan dengan SC, satu berkaitan dengan beliau mempalitkan, mencampuri nama baik Sultan-Sultan, secara khususnya Sultan Kelantan, dalam urusan perniagaan saham. Saya akan sentuh tentang urusan Sultan dulu. Now, di bawah perlembagaan kita, 34, perkara 34 fasal 3 dengan jelas menyatakan agung, di situ dinyatakan agung, ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, tidak boleh melibatkan secara terus dalam perniagaan. Itu agung. Tetapi untuk sultan-sultan dan raja-raja, kita kena tengok undang-undang tubuh negeri masing-masing. So di sini nombor 1 kena semak undang-undang tubuh negeri Kelantan. Ada tak peruntukan khusus yang tidak juga membenarkan penglibatan secara aktif ataupun mahupun secara tidak aktif dalam perniagaan kepada ke bawah duli Sultan Kelantan. Kalau ada, maka kenyataan Farhash ni menjadi satu bentuk tuhmahan yang boleh jatuhkan nama baik Sultan Kelantan. Apatah lagi, semakan boleh dibuat kepada pendaftar syarikat SSM. Dan akan dilihat ada tak perniagaan di atas syarikat tersebut, pemilikan saham di atas nama Sultan Kelantan ataupun di atas perjanjian amanah dipegang oleh Farhash untuk Sultan Kelantan. Kalau tiada, apakah asas Farhash katakan benda itu? Kenapa beliau nak lanjutkan kepada nama baik raja pula? Tapi jika ada, maka dia menimbulkan persoalan. Bolehkah ke bawah duli yang di-Pertuan Sultan Kelantan dengan penuh rendah hati, saya mengatakan di sini, berhak memasuki urusan perniagaan? Terdapat perkara 75 Perlembagaan Persekutuan. Jika terdapat mana-mana peruntukan di dalam undang-undang tubuh negeri yang bercanggah atau tidak diperjelaskan, tapi tidak selari dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, maka kandungan undang-undang tubuh negeri tersebut setakat mana dia bercanggah tidak sah. Tidak sah. Jadi sekiranya ada pun peruntukan dalam undang-undang tubuh negeri Kelantan yang mungkin membenarkan perniagaan untuk Sultan, ia boleh dalam keadaan di dalam Perlembagaan Persekutuan 34.3 tidak membenarkan agung menyanggah perkara tersebut. Jadi pokok di sini, sebab itulah saudara Fazli, pada akhir bulan Januari, lebih kurang pertengahan bulan Januari, minta maaf,
kita telah membuat satu program di mana apabila ke bawah duli yang di-Pertuan Agong sekarang ini Sultan Johor mencadangkan bahawa beliau inginkan SPRM diletak di bawah beliau, baginda tuanku maaf, kita telah setuju sebab dia perlu mengelakkan daripada ada konflik kepentingan. Tapi kekhawatiran yang telah kita bangkitkan adalah sebagai Sultan Johor maupun sebagai Agong, mana-mana raja atau sultan tidak wajar masuk dalam perniagaan. Apabila mereka masuk dalam perniagaan, mereka mungkin melanggari peruntukan Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan 343. Dan dalam keadaan itu, kalau mereka terlibat dalam perniagaan, bukankah mereka mempunyai kepentingan? Dan kalau mereka mempunyai kepentingan, kalau perlu SPRM siasat salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya, bukankah nama baik raja-raja akan tercemar? Jadi kita telah cadangkan dalam talk show tersebut, kata kita kena buat pindaan kepada semua undang-undang tubuh negeri mengharamkan, melarang mana-mana raja, sultan dan agung daripada terlibat dalam perniagaan. Kemudian kita telah melebarkan, kita telah mencadangkan, okey, mereka tak boleh terlibat dalam perniagaan. Macam mana kita nak menentukan mereka hidup di martabat sultan, raja, agung? Kita telah memberi pandangan. Ambillah sejumlah 2% daripada GDP negara contohnya. Buat satu formula dengan majlis raja-raja. Berapa banyak diagihkan ke Perlis, ke Johor, kepada Agong. Masukkan sebagai jadual di perlembagaan. Dan agihkan setiap tahun. Dengan itu mereka tak perlu berniaga. Baginda-baginda tuanku tak perlu berniaga. Ini semua cadangan telah kita beri pada bulan Januari. Sekarang dah Mac, dah lebih 2 bulan. So balik kepada apa yang Farhas cakap, dia mendedahkan ke bawah duli Sultan Kelantan kepada tuhmahan bahawa kononnya baginda tuanku ada melibatkan dalam perniagaan. Itu boleh jadi tuhmahan Bagi saya kalau itu tidak dibuktikan oleh Farhas, menjadi tuhmahan. Tuhmahan kepada Raja. Oleh Farhas Salvador. Tuhmahan. Kalau tak dapat buktikan. Sampai hari ini untuk berlaku adil kepada Istana Kelantan. Mereka tidak perlu keluar kenyataan. Dan tidak ada kenyataan daripada mereka berkaitan gesaan Farhas Salvador. Kononnya 15.9% saham yang dibeli di atas nama beliau sebagai substantial shareholder dalam Hi-Tech Padu adalah perkongsian dengan ke bawah duli Sultan Kelantan. Tidak ada apa-apa kenyataan daripada istana. Tidak perlu, saya tidak mengatakan mereka perlu sebab ini adalah gesaan Farhas. Dia yang perlu buktikan. Tapi dalam membuktikan benda itu, dia akan mendedahkan Sultan Kelantan terlibat dalam perniagaan yang mungkin bercanggah dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Kelantan. Dan jika tak bercanggah pun, sememangnya boleh di bawah perkara 75 dianggap dan diterima sebagai bercanggah dengan perkara 343 Perlembagaan Persekutuan. So where are we now, Farhas? Bila kita buka mulut tanpa pengetahuan undang-undang yang matang, maka kita mendedahkan diri kita dan orang lain kepada anggapan-anggapan yang lebih mudarat yang sepatutnya tidak timbul oleh seorang bekas ahli politik dalam satu parti yang kini kerajaan untuk timbulkan terhadap istana, terhadap raja. So itu topik pertama. Yang kedua ni adalah kalau betul lah dia kata dia berniaga dengan Sultan Kelantan, pelaburan dalam pembelian penjualan saham, pasaran saham, ada akaun dan ada akta-akta yang perlu dipatuhi. Di bawah akta SIDA, CIDA ni, iaitu berkaitan dengan pembukaan akaun dan penyelenggaraan akaun, yang muncul 2 tahun dulu. Ketika isu Azam Baki, di mana adiknya dikatakan, Azam Baki mengatakan adik saya guna akaun saya, kita telah bangkitkan itu bercanggah dengan SIDA. Kemudian Suruhanjaya Sekuti mengatakan tidak ada salah laku sebab Azam Baki yang sendiri melaksanakan jual beli kat akaun dia. Tapi Azam Baki seminggu sebelum itu mengatakan adik dia yang menjalankan perniagaan. Percanggahan itu telah dikuburkan untuk 2 tahun sampai sekarang. So Azam Baki memang tak layak lah nak siasat benda ni sebab dia pun tercemar. Ya. Yang patut siasat Security Commission. So dari segi undang-undang tersebut, tak silap saya Seksyen 25 berkenaan. Pemegang akaun sahaja yang boleh memberi arahan.
Oh. So kalau dia kata Sultan Kelantan dengan dia, ada atau tidak dokumentasi yang Sultan Kelantan membuka akaun pasaran saham? Dia membuka kepada pelbagai isu lain, nampak tak? Tapi ini perlu disiasat, perlu sekurang-kurangnya ditanya oleh Suruhanjaya Security kepada Farash. Kalau awak kata bukan awak punya akaun, orang lain punya akaun, bukankah awak melakukan kesalahan? Sebab akaun nama awak. Kenapa awak bagi orang lain pakai? Atau kalau nama akaun orang lain, kenapa awak yang pakai? Ini Farash terdedah. Bukan saya bukan dalam Suruhanjaya Security. Saya tak mahu pun masuk Suruhanjaya Security sebab pasaran saham di Malaysia adalah haram. Tapi Suruhanjaya Security kena siasatlah. Betul. Sebab dari segi undang-undang sivil Malaysia, dia halal. Jadi pihak berkuasa kena siasat. Siasat. Bagi penjelasan kepada rakyat. Apa yang Farash cakap ni betul ke tak betul. Sebab kalau itu tak betul, maka dia ada persoalan. Yang akan memudaratkan lagi isu berkaitan kronisme. Pelaburan 15.9% saham dalam satu syarikat yang telah senarai pendek untuk projek lebih 1 bilion ringgit. Projek kerajaan. Itu isu saham. Itu bidang kuasa SC. Ya. Okey. Bagaimana pula dengan bidang kuasa PDRM, SPRM pula? Pasal yang ramai rakyat Malaysia tak tahu, tak faham. Ada yang tanya saya kenapa Isham Jalil buat report polis. Kemudian bagi report SPRM pula. Di mana pula kedudukan tanggungjawab PDRM dan juga tanggungjawab SPRM dalam kes sebegini? Baik. Sebelum kita bincang pasal PDRM, yang lebih relevan adalah SPRM. SPRM. Sebab apabila kita cakap pasal isu salah laku, sama ada di pihak kerajaan dan isu kronisme yang membolehkan pihak kroni memperoleh maklumat untuk perniagaan, maka ini adalah isu-isu ketirisan maklumat, salah guna kuasa, salah guna kedudukan jawatan dan berbau rasuah. Jadi SPRM perlu siasat. Apakah sumber keuangan Farash Salvador yang boleh membolehkan dia membeli saham tersebut? Di manakah datangnya 40 juta tersebut? Adakah 40 juta tersebut adalah satu bentuk pemberian, satu bentuk suapan yang diberi oleh siapa sahaja? Adakah ianya daripada Vincent Tan? Saya tak tahu. Tanya. Adakah kalau daripada Vincent Tan, ianya suapan daripada Vincent Tan? Ataupun daripada sesiapa sahaja yang merupakan taikun perniagaan haram Malaysia? Saya kena gunakan perkataan haram sebab ramai daripada taikun-taikun ni bagi saya menjalankan perniagaan melalui kenalan-kenalan. Pihak-pihak di kementerian-kementerian. Tak pandai pun tak apa. Tak pandai pun tak apa. Lagi bodoh, lagi senang. Betul. Tak banyak soal. Ini hakikat. Jadi siasatlah SPRM. Siasat. Bukankah awak sedang menyiasat kononnya salah laku Tun Daim? Bukankah awak kononnya sedang menyiasat salah laku pihak-pihak lain? Anak-anak Tun Mahathir. Kononnya awak dah siasat benda 40 tahun dulu. Kenapa yang 40 hari tak sampai ni awak tak mau siasat? 40 hari. Kalau betul ada salah laku sekarang, wahai Azam Baki, SPRM, maka bukti yang awak perolehi sekarang cukup mudah. Orang tu pun masih hidup. Masih segar. Pembelian saham berlaku 12 Mac. Dan pengumuman tentang shortlisted tersebut senarai pendek itu 2 hari kemudian. Hari Khamis lalu. Belum mati pun orang-orang tersebut. 40 tahun dulu, mungkin 87 saksi sudah meninggal dunia. 870 saksi sudah uzur. Itu awak gatal nak siasat. Bukan saya kata jangan siasat. Siasat tapi logik ke nak dapat bukti yang cukup. Nak pergi mahkamah. Sebab awak bacul nak siasat tahun 90-an. Awak yang bacul SPRM. Dia orang yang bacul. Pada masa itu tak siasat. Kononnya kalau betul ada salah laku. Sekarang nak siasat, siasatlah sampai ke kiamat. Tapi yang sekarang ni, yang tak sampai 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan,
bukan 40 tahun. Mm-mm. Siasatlah. Mm-mm. Mana sumber 40 juta? Mm-mm. Itu 40 tahun, ini 40 juta. Nampak tak? 40. Ada ni tanda-tanda daripada kuasa, maha kuasa. Ada lagi. Bagi awak tahu. Ada lagi. Ha. 40 tahun, 40 juta. Piramli dah kata 40 punya pun. So, ini perlu disiasat sekarang. Jangan tak siasat sekarang kerana takut. Mm-mm. Pegawai ini dulu, Farah Salvador ni, dulu kan dia rapat dengan Anwar. Nanti kot-kot lah saya ditekan, saya pula kena buang kerja. Kontrak saya nak lanjut. Ni bukan tohmahan, ni anggapan rakyat. Okay, sebab itu awak kena siasat untuk menjauhkan anggapan rakyat bahawa tak bertindak kerana takut awak hilang jawatan yang dipegang. Ya. Dan jangan tunggu. Tunggu jatuh kerajaan PRU 87. Barulah kita siasat lepas 1870 tahun. Lagi susah nak dapat bukti. Sekarang siasat. Macam mana LCS terus berhenti disiasat. Baru dah projek 2011. Keterangan mungkin sukar diperolehi. Tapi tak sesukar kes Daim dan sebagainya. Sebab yang tu ada laporan audit negara. Ada laporan audit Pricewaterhouse, ada laporan PAC sebagai asas bukti-bukti di situ boleh digunakan untuk siasat. Tapi sampai hari ini masih duduk diam SPRM. Apa berlaku dengan kapal LCS? Tak tahulah, mungkin dia orang tunggu kapal LKS. Linkit dia. Saya tak sebut. Saya sebut LKS saja. Awak yang tambah. So, benda ini adalah tanggungjawab security Suruhanjaya. Pencegahan rasuah Malaysia untuk menunjukkan mereka konsisten dalam menjalankan tugas dan bebas. Dan saya yakin sejujur-jujurnya Anwar Ibrahim dalam membantras rasuah dan kronisme akan menggalakkan SPRM untuk siasat. Kalau ada salah laku walaupun bekas pegawainya, siasat. Sebab dia tidak boleh, seperti yang dia katakan, dia tidak mahu sesiapa dalam kerajaan dia, apatah lagi yang bukan kerajaan, yang melakukan salah laku rasuah. Siasat. Ini untuk membersihkan nama baik kerajaan. Betul. Kalau dapat bersihkan nama ni, maka tidak akan ada tohmahan-tohmahan bahawa kerajaan-kerajaan tidak berubah. Sembang kari. Bahawa sembang kari yang awak tambah tajuk apa dia? Ludah ke langit, timpa batang hidung sendiri. Nak elakkan benda tu. Betul. Kan? Jadi tanggungjawab SPRM adalah untuk siasat. Polis ni pula, sekiranya ada apa-apa kenyataan yang dibuat oleh Isham Jalil yang melanggar mana-mana undang-undang, ataupun mungkin mendedahkan orang lain kepada tohmahan atau fitnah, atau tidak lengkap, maka pihak polis boleh menyiasat dari sudut kanun kesiksaan. Now, dengan merungkai 3 perkara ni, cantumkan dengan semalam bahawa Isham Jalil ada membuat laporan polis dan SPRM. Ya, beliau membuat laporan polis, laporan SPRM untuk pihak berkuasa siasat. Apa yang kita pada hari ini mengatakan, apa sebabnya perlu disiasat, bagaimana caranya perlu disiasat, siapa yang perlu disiasat, itulah dia laporan polis SPRM yang dibuat sekarang, yang dibuat semalam oleh Isham Jalil. So, apa yang Isham Jalil buat semalam tu betul, tepat. Hak beliau buat, hak mana-mana lagi 33 juta rakyat Malaysia untuk buat. Tapi tanggungjawab adalah untuk siasat. Ini kan pula apabila Wan Saiful bangkitkan perkara di Parlimen. Walaupun sebenar-benarnya saya pun setuju. Kalau ada kenyataan-kenyataan yang mencurigakan, yang mendorong untuk rasuah diberikan kepada ahli Parlimen, sepatutnya juga ada laporan SPRM. Tapi apabila dibangkitkan di Parlimen, beliau mempunyai imuniti. Betulkah SPRM minta juga untuk dia buat laporan? Sabarlah. Bila dia buat, dia buatlah. Yang ini, kenapa tak minta Faraj bawa kenyataan? Bukan di Parlimen pun. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan pun. Azam Baki, tolong jawab. Ya, kenapa kes ini yang sudah disahkan oleh oleh Farhas Salvador. Dia sahkan, dia beli saham.
Dia kata dia beli 15.9% saham substansial secara tak langsung melalui sebuah syarikat. Dia kata dia berkongsi dengan Sultan Kelantan. Siasatlah. Mana si tua tak sampai 40 tahun ini dapat duit 40 juta. Adakahnya suatu imbuhan, satu bentuk suapan? Adakah tidak? Itu persoalan, bukan tuhmat. Wajar disiasat untuk mengelakkan unsur-unsur kronisma mula membenih bercendawan tak kala kerajaan yang reformis ini daripada awal, supaya 40 tahun lagi tidak wujud pula Tun Salvador, tidak wujud Tun Nicaragua, Tun Panama dan awak dan Trinidad and Tobago. Terima kasih Tuan Haji. Woi, 11.45 masih tidak berganja anda semua. Terima kasih. Tak apa, saya akan pendekkan. Kita dah dengar kupasan perincian kat mana yang perlu disiasat, siapa yang berhak bertanggungjawab dalam perkara ini, apakah tanggungjawab PDRM, apakah tanggungjawab SC, dan persoalan-persoalan yang ditanya, diminta disiasat untuk, kerana ia melibatkan dana awam. Lagi satu, Tuan Haji. 1 bilion itu melibatkan dana awam dan rakyat berhak bertanya. Saya nak pergi dulu pada soalan. Ada menarik soalan di sini, Haji. Sebelum soalan itu, sebenarnya awak tepat sekali. Kalau isu ni tidak melibatkan dana awam, saya tak komen. Betul. Sebab 1 bilion lebih projek KDN melibatkan dana awam. Bodohlah orang nak katakan bukan dana awam. Dana apa? Kerajaan tu swasta ke? Jadi bila dana awam, maka pihak awam berhak tahu setiap perkara yang wajar diketahui di bawah kedaulatan undang-undang. Itu sebab menjadi tanggungjawab kita. Jelaskan. Okey, kepada Zailah Mahirul Idris, dia tanya, Sefazli, boleh tak order buku Tun 5 keping ship to Singapura? Boleh. WhatsApp saja tu ada nombor tertera di bawah itu. Zailah boleh WhatsApp terus ke situ. Ini soalan yang saya nak Haji sentuh secara ringkas. Daripada Manja Sahardin. Tuan Hanif, saya nak tanya, antara kerajaan dan undang-undang, mana lebih tinggi? Kalau undang-undang lebih tinggi, kenapa SPRM berdiam diri terhadap kerajaan? Baik, ringkas dan padat. Satu soalan yang sering kali akan bangkit. Kalau tak hari ini, semalam. Dan kalau tak semalam, esok akan berbangkit lagi. Soalannya cukup senang. Yang mana lebih tinggi? Dalam mana-mana negara, tak kira daripada Amerika Syarikat sampai ke Papua New Guinea, Jepun sampai Chile, terutamanya Malaysia kita yang kita sayangi ini, undang-undang jauh lebih tinggi daripada kerajaan. Perlembagaan persekutuan yang paling tinggi diikuti dengan akta, diikuti dengan enactment, diikuti dengan regulasi-regulasi dan keputusan-keputusan mahkamah. Paling tinggi perlembagaan. Kerajaan tidak boleh mengatasi perlembagaan. Kenapa SPRM berdiam diri? Sebab kesemua pihak berkuasa untuk tempoh 10-15 tahun yang lalu sudah hilang konsep amanah dalam menjalankan tugas. Mereka jadi khawatir untuk melaksanakan tanggungjawab mereka yang sebenarnya adalah untuk memantau setiap salah laku. Kalau SPRM, bidang SPRM, polis, bidang polis, peguam negara patut buat apa yang patut buat. Ini semua telah menjadi hancur demi hancur untuk beberapa tempoh yang lalu, sekurang-kurangnya 1 dekad yang lalu. Kenapa jadi macam tu? Sebab sifat manusia kita, rakyat kita dah hilang konsep moral, dah hilang konsep tanggungjawab. Ada terdedah dengan salah laku pihak kerajaan. Terdahulu bila saya cakap kerajaan, saya tak bermaksud kerajaan ini sahaja. Semua kerajaan. Ada antara menteri-menteri yang tidak bertanggungjawab. Maka mereka menggunakan penjawat-penjawat awam yang tidak bertanggungjawab. Dan sekarang penjawat-penjawat awam menjadi tidak bertanggungjawab untuk menggunakan pegawai-pegawai mereka. Benda ini berleluasa. Dan rakyat sendiri pun bukannya bersih. Berapa ramai daripada rakyat kita yang masuk parti politik semata-mata nak imbuhan bila kononnya menang. Bukan untuk kebaikan negara, untuk kebaikan diri. Ini yang menyumbang kepada SPRM berdiam. Tak kisah kerajaan mana sekalipun. Tapi perlu ada datangnya seorang pemimpin di negara kita, insya-Allah, yang put the foot down, yang meletakkan kaki
dengan tegas walaupun ia menjadi tidak popular, walaupun dibenci oleh semua golongan politik, tapi demi membersihkan negara. Banyak negara dah melalui benda tu. Indonesia was known as a corrupted country. Di mana Indonesia sekarang? Bangladesh pun diketahui sebagai negara yang termiskin pada masa itu. Di mana Bangladesh dalam 4-5 tahun yang lalu? Vietnam. Semua negara. Banyak contoh. Tak perlu saya sebut. Boleh dikaji. Boleh di Google. Malaysia di mana? Kerana kita ya, bukan orang lain. Kita sendiri dah hilang nilai moral. Kita betulkan diri kita, baru kita ada hak nak betulkan orang lain. Dan kita wajib betulkan orang lain. Tak kisah daripada parti politik mana, kerajaan mana, pembangkang mana. Itu jawapan saya. Harap saya faham. Okey, saya nak pergi ke soalan terakhir kepada Tuan Haji. Baik. Kita letak dulu, saya rasa anda semua dah faham tentang pembantrasan kronisma tajuk yang kita angkat hari ini. Ada satu lagi soalan yang meletup semalam. Dan tadi pun kami berbual juga dengan Tun. Okey, tentang Ketua Pemuda MCA di Dewan Negara bertikam lidah dengan Arman Azhar, salah seorang senator, tak silap saya, daripada Subang. Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pemuda MCA mengatakan Malaysia adalah negara sekular. Jadi isu kalimah Allah tu cukup lah. Kita ni negara sekular. Manakala Arman Azhar, tak silap saya, daripada UMNO pula mempertahankan kenyataan itu bahawa Malaysia adalah negara Islam. Persekutuan agama rasmi Agama persekutuan. Agama persekutuan. Jadi nak minta Haji pencerahan ini, Ketua Pemuda MCA ni. Baik. Sama ada dia bodoh ataupun siapa yang silap ni. Saya suka pakai perkataan biar kasar sikit. Pasal dia berdegar-degar, dia kata negara ni ada negara sekular. Baik, sejak lebih daripada 20 tahun lalu, apabila saya dan pasukan guaman saya sering hadir di mahkamah dalam kes-kes pertelagahan, perlembagaan antara sivil dan syariah. Konsep apakah dia bentuk perlembagaan Malaysia ni seringkali berbangkit. Dan kami telah berhujah sampai kering tekak. Sampai sekarang. Pendekkan cerita, perlembagaan Malaysia dan negara Malaysia bukannya sekular. Lagi sekali Haji, ulang Haji kepada Ketua Pemuda MCA ni. Saya akan tamatkan dulu ayat sebelum saya ulang. Perlembagaan Malaysia dan negara Malaysia bukannya sekular. Tetapi ianya bukannya juga 100% Islamik. Okey. Jadi dua-dua tidak tepat. Dua-dua tidak tepat. MCA salah. UMNO pun salah. UMNO tidak tepat. Tak tepat. Kenapa saya kata dia tak salah? Cuma tak tepat. Kerana dalam perlembagaan dinyatakan Islam agama persekutuan. Jadi persekutuan ni, yakni Semenanjung Tanah Melayu dan kemudian yang Sabah dan Sarawak, telah diberi roh spirituality. Agama persekutuan. Persekutuan ni bukan manusia. Tapi persekutuan diberi roh agama Islam. Kalau mana-mana negara merujuk kepada mana-mana agama dalam undang-undang tertinggi perlembagaan, dia tidak boleh menjadi sekular. Sekular bermaksud tiada rujukan kepada agama. Buka perlembagaan persekutuan perkara 3. Islam dah sebut. Macam mana nak kata perlembagaan sekular? Awak dia bodoh kan? Wallahualam. Dia kata dalam perlembagaan Haji. Mungkin dia pergi sekolah vernacular. Tak no, serius tak jawab. Saya akan datang kepada soalan jawapan yang lebih serius. Ini permulaan dia. Okey. Bila perlembagaan menyentuh agama, tak kisah kalau negara Anastasia, agama persekutuan adalah Kristian, agama Unustusia, agama persekutuan Hindu, maka bila dia sentuh Kristian dan Hindu, dia tak boleh dipanggil negara sekular. Dalam perlembagaan kita, Islam agama persekutuan dan agama lain boleh dianuti secara dibenarkan, aman dan harmoni. So macam mana you boleh kata perlembagaan itu sekular? Kesalahan ini wujud kerana pada tahun 1988 terdapat satu kes Mahkamah Persekutuan pada masa itu, Cik Omar Cik Soh. Di mana Ketua Hakim Negara pada masa itu dalam menjawab soalan. Interesting, dalam kes itu orang dituduh di bawah 39B, 39B. Jadi peguam yang bukan Islam telah menghujahkan hukuman gantung ni ataupun proses kehakiman
tidak boleh mengikut konsep yang berlawanan dengan Islam. Sebab agama adalah agama persekutuan adalah Islam. Itu dibangkitkan oleh peguam bukan beragama Islam. Untuk pengetahuan Ketua Pemuda MCA, go and check Cik Omar bin Cik So. Siapa yang bangkitkan hujah ni? Non-Muslim. Okay. That one you cannot argue with me lah. I know my law. Okay. So, mahkamah membuat keputusan, walaupun agama persekutuan agama Islam, apa itu Islam? Islam adalah diujarkan dengan betul, ditakrifkan dengan betul. Islam tu is the way of life, bala-bala. Tapi bahagian kedua yang mahkamah salah, apa yang dimaksudkan oleh penggubal undang-undang Islam yang digunakan. Di situ dia salah. Sebab Islam ni, di bawah perkara 11 perlembagaan pun mengatakan, apa itu agama adalah untuk agama itu tentukan. Apa itu agama bukan untuk penggubal perlembagaan tentukan. Oh, ada tertulis? Dia tertulis apa itu agama adalah untuk agama tentukan. Dia tak tambah lah. Itu saya tambah penjelasan. Penjelasan kepada Ketua Hakim Negara tersebut. Maksudnya, apa itu Kristian? Kristian lah tentukan. Apa itu Hindu? Hindu lah tentukan. Apa itu Islam? Islam tentukan. Iaitu Quran, hadis kita, alim ulama, ijma' dan qiyas. So, dalam kita, Islam adalah way of life. Islam tidak boleh dipetik separuh-separuh. Islam kira keseluruhan. Tapi di situ permulaan kesalahan Cik Omar Cik So. Dan kemudian dia pergi mengatakan undang-undang kita adalah sekular. Maksud dia undang-undang itu bersifat sekular. Tak bermaksud negara kita adalah 100% sekular. Baca dengan betul. Tapi bila orang tu bukan bidang dia, dia baca dengan kelentong. Penghakiman pun spin. Peguam pun spin penghakiman. Tetapi yang ketiganya, baru-baru ni kan 10 hari bulan Februari 2024, kes yang famous yang jadi bahan meletup satu Malaysia, Nick Elin, di mana 16 daripada peruntukan undang-undang syariah Kelantan telah diisytiharkan tidak sah. Baca penghakiman tersebut. Yang Ahmad Arif Tun Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara, telah pun menyatakan dengan jelas bahawa perlembagaan kita bukannya perlembagaan Islam 100%, tetapi bukannya sekular 100%. Dia mempunyai roh kecondongan kepada Islam. Sebab itu Islam adalah agama persekutuan. Sebab itu undang-undang jenayah syariah boleh digubal selagi mana ada kuasa untuk gubal. Selagi itulah undang-undang Islam boleh digunakan pakai terhadap orang Islam di mahkamah syariah. Kalau tidak ada konsep Islam dalam perlembagaan dan negara Malaysia, bagaimanakah ada undang-undang Islam mahkamah syariah? So, baca. Ketua Pemuda MCA ke apakah Bapak Kabala ke, tolong pergi baca keputusan Nick Elin yang awak war-warkan. Read it in totality. Baca dengan penuh. Jangan petik apa yang awak nak petik. Macam mana titah baginda tuanku yang di-Pertuan Agong 37 perengan pada 26 Februari, awak tak petik perengan 10 dan 11. Iaitu negara kita dah hilang perpaduan. Saya beta syorkan, dia tak guna perkataan beta, baginda tuanku suka guna syak saya. Saya syorkan kerajaan buat satu dasar untuk perpaduan. Daripada kanak-kanak kerana melentur buluh, biarlah daripada rebung. Ini perengan 10 dan 11 titah baginda tuanku. Ramai ahli parlimen semua bangkit. Kami menjunjung titah tuanku. Tapi bila mai tang seolah vernacular, masih nak menyanggah. Hipokrit. Satu nafas sokong kononnya dengan palsu titah baginda tuanku. Tapi pada satu nafas yang lain bercanggah dengan kandungan titah tuanku sendiri. So jangan petik mana awak nak. Dia petik apa yang dia suka. Baca dengan adil. Yang mana yang awak tak setuju pun awak wajib petik dan beri pandangan awak kalau awak tak setuju. Tapi awak tak boleh tolak terus. Jangan petik kes tahun 1988. Petiklah juga kes tahun 10 hari bulan Februari 2024. Kenapa tak petik baru lagi? Awak baru hidup ni. Kita masih hidup. 88 mungkin awak tak wujud pun. Wallahualam. Come on, be fair. Don't try to cheat the public. Sekarang ini, level pemimpin politik di negara kita dah hilang. Betul. Saya setuju. Bukan saja tak ada kematangan. Tak ada adab langsung.
Tak ada fikiran kemanusiaan. Mereka menganggap mereka boleh menipu rakyat. Betul. Buta-buta. Sampai orang dalam bidang masing-masing kena keluar beri penjelasan untuk rakyat faham. Tak patut. 222 orang wakil rakyat patut memperbetulkan benda yang salah di parlimen atau di lobi parlimen. Bukan tunggu kita sama dalam bidang ekonomi, bidang kewangan, bidang masak, bidang ulama. Nak betulkan bidang undang-undang. That's cheating the public. Awak tak layak jadi wakil rakyat ataupun ahli senator sekalipun. Kenapa dipilih? Kenalah tanya orang yang melantik. Dipendekkan cerita ni, bagi saya undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan kita dan negara kita bukan sekular. Memang dia bukan 100% Islamik, tapi dia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang menjurus dan menghargai, memartabatkan kedudukan Islam. Di tahap itu, kita lebih betul, lebih tepat adalah kenyataan pemuda UMNO. Yang lebih canggah adalah kenyataan pemuda MCA. Kalau you don't like it, maka saya syorkan buat satu forum. Panggil pakar-pakar anda. Kita hadir untuk berbincang secara ilmiah. Supaya you get an opportunity to criticize ataupun give your views of what we are saying here. Based on law and the constitution. Itu sahajalah. Terima kasih Tuan Haji. Wow, hari ni lega. Anthony Loke DAP ke Vika Siong ke MCA ke DAP ke, hari ni disentuh sikit-sikit, termasuklah Ketua Pemuda MCA, Stokin Kalimah Allah. Semua sudah disentuh oleh Tuan Haji tanpa meninggalkan sedikit pokoknya tajuk kita pada malam ini tentang pembanterasan kronisma. Jangan ludah ke langit, timpa ke batang hidung sendiri. Saya nak bagi penambahan sikit Tuan Haji. Ya, saya. Apabila Stokin Kalimah Allah, okey, menjadi panas, menjadi besar, saya tertunggu-tunggu jugalah Ngakomin ke, Anthony Loke ke, Vika Siong ke, bangun bercakap dengan tegas minta polis siasat pesalah-pesalah ataupun berlakunya, tak kira lah di mana salah silapnya. Tak bunyi Haji. Tetapi kalau isu sekolah vernacular, Webka bangun cepat minta polis siasat. Termasuklah Teresa Kok meminta polis menyiasat Profesor Dr. Teo Kok Siong. Ini saya melihat memang tidak relevan dan tak sesuai DAP dan MCA ni. Benda yang perlu A kata A, B kata B, adillah kepada semua. Bila Ketua Pemuda UMNO dengan tegas, dengan lantang, dijadikan bahan punching bag oleh pemimpin-pemimpin DAP dan MCA. Kami ini tidak ada mana-mana parti, tapi kami cakap yang benar, kami kata benar. Pelik. Memang pelik. Bab situ kau orang tak nak bersungguh-sungguh. Rule of law. When we talking about rule of law lah. Siasatlah dulu macam Tuan Haji kata, siasat dulu. Ada kes tak ada, itu nombor 2. Seperti mana kenyataan yang dibuat oleh pengarah siasatan jenayah Bukit Aman, Datuk Suhaili pun. Siasat, dah hantar kepada AGC, tunggulah. Betul lah dia cakap. Jadi siasat tu dah dibuat. Sama lah seperti mana kata Tuan Haji. Bukannya sweep di bawah kapet. Dengan hanya memohon maaf, settle. Khalash. Boleh saya tambah 2 perkara? Silakan, tapi Adik. dengan ringkas, sebab masa pun dah melewati kita. Yang pertama ni saya rasa kita ada sentuh tentang isu surat saman. Surat tuntutan yang dihantar Letter oleh of demand. Faraj Salvador kepada Isham Jalil. Saya percaya itu juga disahkan oleh Isham Jalil semalam, bahawa ada surat dihantar melalui suatu video yang diviralkan pada hari ini. Baik, itu hak Faraj nak saman. Bila saya kata hak, tak bermaksud dia akan menang. Tak bermaksud saya setuju dengan dia. Tapi dia nak buat, buatlah. Seperti yang saya katakan, saya percaya secara am
tanpa menjejaskan kes itu di mahkamah. Sebab saya bukan peguam mana-mana pihak pun. Jadi saya berhak memberi pandangan. Saya percaya Isham berhak untuk menampilkan persoalan-persoalan dalam bentuk seperti mana yang dibangkitkan. Saya yakin bila beliau perkara ini jika berlarutan ke mahkamah, Farah Salvador dengan barisan peguam dia dan Isham Jalil dengan barisan peguam dia akan menyampaikan hujah masing-masing bagi tujuan kes itu di mahkamah jika sampai ke tahap itu. Tapi bagi saya, ianya tidak menghalang mana-mana pihak daripada menyoal apa yang wajar dan wajib disoal oleh rakyat dalam apa-apa perkara, sama dalam perkara Farah Salvador dan Hi-Tech Padu ini ataupun dalam mana-mana perkara yang akan berbangkit dalam apa-apa isu kedaulatan undang-undang maupun dalam perkara berkaitan kekemat dan juga apa nama ni, tindakan undang-undang yang perlu atau tidak diambil terhadap mereka untuk rakyat tampilkan tanpa risau bahawa itu menjejaskan 3R. Di sini saya nak tekankan kepada Fahmi Fadil untuk berulang kali. Tak perlu nak bagi tahu rakyat. Jangan melampau dalam kenyataan berkaitan kekemat. Rakyat tak melampau. Yang melampau adalah awak. Sebab sebelum siasatan dibuat, awak telah menyatakan jangan komen. Hak orang nak komen. Sebab benda ni menyentuh isu agama, tauhid yang paling agung. Fahmi, be fair to your own religion, to the people. Jangan nak ugut, nak ambil tindakan. Nak ambil tindakan, ambil. Tak ada orang larang. Tapi kalau kita panggil awak sebagai mempunyai niat jahat dalam mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang salah, maka awak pun siap sedialah untuk diheret ke mahkamah. Dan akhir sekali saya nak sentuh isu kekemat mempunyai kaitan rapat the vernacular. Benda ni saya telah sentuh semalam. Tapi untuk isu ini sahaja saya nak jelaskan. Ada satu video yang telah, satu kenyataan di TikTok oleh seorang remaja kita Malaysia berbangsa Cina yang telah tertular. Di mana remaja itu lewat 19 berbelas tahun, awal 20-an, telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau kesat berhubung dengan isu stalking kalimah Allah. In fact, pada hari ini telah disahkan beliau dituduh di mahkamah dan jatuhkan hukuman. 6 tahun. 6 tahun. 6 bulan, 6 bulan, maaf. Betul, 6 bulan. 12,000 denda. That's right. Tapi itu bukan isu yang saya nak bincangkan. Apa yang saya nak bincangkan adalah selepas tertularnya TikTok dan sebelum pertuduhan pada hari ini, pengakuan hari ini dan hukuman hari ini, terdapat satu lagi video yang tertular. Di mana ada beberapa pemuda daripada pasukan silat yang dengan, saya percaya dengan beradab, telah menghampiri budak tersebut, mencarinya dan dengan baik, dengan sopan telah berbincang dan minta dikeluarkan satu kenyataan video. Dan telah viral video tersebut. Itu yang saya nak sentuh. Saya nak para penonton selepas program ini cari video tu dan tengok sendiri. Tonton, dengar sendiri. Dalam video itu, budak itu dengan jujur mengatakan, maaf, saya punya Melayu tak pandai. Maaf, saya tak tahu itu kalimah Allah penting untuk Islam. Saya tak salahkan budak ni. Sebab daripada cara percakapan dia, ini belum disahkan. Saya minta juga semalam dan hari ini supaya para pemuda pasukan silat tersebut tolong sahkan. Adakah betul atau tidak budak itu pergi ke sekolah vernacular? Sebab saya yakin, kalau saya salah, betulkan saya. Saya yakin daripada cara dia bercakap, dia tak pergi sekolah kebangsaan. Dia pergi sekolah vernacular. Kerana dia mengaku bahasa Melayu dia tak lengkap. Dan kenapa ini penting? Sebab di sekolah vernacular, awak bercampur majoriti dengan golongan bangsa awak. Awak tak bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Adalah sedikit orang-orang budak-budak Melayu di situ. Adalah sedikit budak-budak Tamil di situ. Tapi mereka tidak mempunyai pengkhususan mata pelajaran pengajian agama Islam yang mana yang awak ada di sekolah kebangsaan. Di sekolah kebangsaan, anak-anak Cina, anak-anak India akan tahu, awak belajar apa agama Islam? Belajar pasal Allah, belajar pasal Muhammad. Daripada umur 7, 8 sampai sekolah darjah 6, budak-budak Cina, India, anak-anak kita ni dah tahu pasal kalimah Allah. Tapi di sekolah vernacular, prove me if I'm wrong. Buktikan saya kalau saya salah. Anak-anak Cina tidak tahu pun
apa itu Allah. Mereka tak perlu tahu sebab itu bukan anutan mereka. Tapi sebagai rakyat Malaysia, agama Islam, agama persekutuan, takkanlah mereka tak diberi pengajaran Allah tu adalah kalimah paling penting. Sebab itulah pekerja-pekerja di KK Mat tak nampak, tak prihatin, tak perasan ada sarung kaki kalimah Allah. Mereka bukan boleh tahu apa itu Allah. Kenapa? Sekolah vernacular. Percayalah, sekolah vernacular adalah salah satu asas utama. Kalau bukan satu-satunya asas, salah satu asas utama perpecahan perpaduan kita. Yang kita dapat lihat dalam kes KK Mat sekarang ini, sebelum ini pelbagai isu dan mungkin jika tidak dibendung di masa akan datang. Sebab itulah kita katakan sekolah vernacular wajar diberhentikan dan dikonvert jadi sekolah kebangsaan. Tetapi anak-anak kita wajar diberi pendidikan untuk belajar bahasa Tamil, bahasa Cina satu dalam di sekolah kebangsaan. Betul. Ya. So ini saya tujukan khas kepada Teresa Kok dan juga mengaku dia pergi sekolah vernacular. Dan kepada Menteri Pelajaran juga kerajaan kita, sahutlah titah baginda tuanku di perengan 10 dan 11, titah pembukaan rasmi Parlimen pada 26 Februari. Ada di situ. Saya tak perlu ulang. Buat dasar baru. Tahun 56, Razak Report. Tahun 60, Rahman Talib Report. Kemudian ada Hussein On Report. Ada Mahathir Mohamad Report. Semua telah menyentuh tentang dasar pelajaran yang patut satu aliran. Tapi sudah hampir 70 tahun. Belum sampai. Itulah sebabnya ada NGO terpaksa cabar di mahkamah. Mahkamah buat keputusan, kata dia sah di bawah perlembagaan, tak bermaksud polisi tak boleh diubah. Dalam penghakiman itu sendiri, mahkamah katakan, tindakan yang dibawa adalah tindakan budiman. Tapi mahkamah bukan boleh buat polisi. Yang buat polisi adalah kerajaan, perlembagaan. Kerajaan dan pihak parlimen. Itu forumnya. Jadi mahkamah sendiri mengakui. Dia cuma boleh kata A atau B. Dia tak boleh tukar. Sebab itu sekarang beban terletak kepada kerajaan dan parlimen. Saya harap faham dan ambillah iktibar KK Mat, titah baginda tuanku untuk menyatu padukan rakyat. Apatah lagi mulai daripada bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Puas saya mendengar hari ini apa yang disampaikan oleh Tuan Haji. Bagi kefahaman kepada saya dan kita semua tentang apa yang berlaku, apa itu kroni dan rentetan pelbagai isu-isu lain, termasuklah kalimah Allahnya Malaysia. Bukan negara sekular ya, MCA. Kau dengar betul-betul ya. Kali ini saya ambil jawapan Tuan Haji. Wahai pemimpin MCA, jangan buta mata, jangan pekak telinga. Boleh tak saya syorkan melalui inspirasi channel? Saya syorkan kepada semua pemimpin politik yang menganggap atau mahu menganggap kononnya perlembagaan persekutuan dan negara kita adalah sekular ini, untuk mengadakan satu forum besar-besaran. Jangan keluarkan kenyataan tak bertempat yang tak adil, yang tidak boleh dijawab oleh semua pihak. Jom kita adakan forum, panggil pakar awak sendiri boleh hadir, dan kita hadir untuk berbincang dengan ilmiah, supaya rakyat boleh terima yang mana betul, yang mana salah. Tak berani Haji. Wallahualam, saya suka syorkan. Ambil kesempatan ini, Najib Razak mencabar Hanif Katri untuk berforum secara ilmiah. Tuan Haji Hanif Katri menyahut cabaran itu dan disahkan oleh Najib Razak. Najib Razak. Disahkan oleh pihak Najib Razak, kononnya akan menghubungi sampai ke hari ni. Tunggu raya lah Najib Razak. Oi, jadi janganlah suka-suka. Kebanyakan ahli politik ni main cakap tembak peluru kapur. Cabar. Bila orang sahut, dia orang senyap. Jadi, sekali lagi, saya kepada pemimpin MCA yang kata Malaysia negara sekular itu, bolehlah kita adakan forum. Mencari titik kebenaran. Bukannya nak bergaduh macam ada 3-4 orang yang 3 suku di dalam yang komen di dalam ruangan komen ini. Dan pada anda semua tak payahlah layan. Anggaplah mereka 3 suku. Kurang kasih sayang. Okey, kepada Zaila Mahirul Idris, Singaporean. Yes, saya bersetuju dengan
Kamu sayangnya tidak ada siapa yang sebijak dengan saya muat naik. Siapa yang bijak dengan Tun ada hanya level ketua kampung. Amboi. Nak tunggu insan macam Tun entah berapa lama. Sayangnya dengan Tun. Untung orang-orang Malaysia ada Tun. Kepada Zaila, tolong WhatsApp nombor di bawah. Nanti saya respon kepada Zaila. Okey? Dan juga kepada komentar-komentar yang lain. Terima kasih kerana sentiasa memberi perhatian kepada Apa Kata Malaysia. Mengupas dari sudut undang-undang dan perlembagaan. Yang mana tak betul, kita perbetulkan. Yang mana kami tak betul, tolong perbetulkan. Kepada ahli politik, anda tidak akan mampu berdiri dengan dua kaki anda kalau tanpa ada rakyat yang mendukung dan menyokong anda. Tak kiralah pemimpin itu Melayu, Cina maupun India. Jadi kita bernaung di bawah satu bumbung yang bernama Malaysia. Menghormati wajib dijunjung tinggi. Kalau orang Melayu tak pernah kacau, tak pernah menghina mana-mana agama bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain, tolong belajar menghormati, jangan sesekali mencetuskan, menghina agama bangsa Melayu yang semestinya beragama Islam. Lebih 63% rakyat Malaysia adalah orang Melayu beragama Islam. Terima kasih kepada Tuan Haji di atas kupasan ini. Moga-moga sekarang dah 12 hari. Kalau ada tajuk menarik sebelum raya, mungkin kami ada lagi. Kalau tidak, tunggu selepas hari raya. Baru kita bertemu lagi dalam Apa Kata Malaysia. Dalam siri baru dengan tajuk baru. Jikalau Tuan Haji punya masa pun ada. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit hati dan perasaan anda semua. Mohon maaf daripada saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.